Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana selepas awak dah merekod pelarasan untuk akaun nominal iaitu akaun hasil dan akaun belanja, bagaimana kita nak kira, dan hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak merekod pelarasan tersebut ke dalam jurnal am. Okey. Kita tengok kita ada 4 jenis akaun nominal iaitu 4 jenis pelarasan. Okay, kita tengok dulu. Ini formula yang awak kena tahulah ataupun dia punya untuk pemahaman bagaimana kita nak rekod ke dalam jurnal am itu debit dan kredit lah. Okey, debit dan kredit. Okay, untuk debit, awak tahu sebab debit ni dia ialah kalau awak ingat Ableh tu dia ialah aset, betul? Okay, ini kredit dia ialah liability. Ingat tak ada AS dengan ni AS, aset semasa dan liability semasa. Okey, kalau aset semua mesti sebelah debit. Maksudnya belanja prabayar, hasil belum terima. Tu untuk debit. Untuk kredit, belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh. Maksudnya liability yang kita perlu tanggung. Okay, ini yang awak kena fahamlah. Ini konsep yang mula-mula. Jadi bagaimana nak rekodkan ke dalam jurnal am, iaitu ada dua, satu debit, satu kredit. Okey, tengok Okay, kita pergi yang pertama, iaitu hasil belum terima. Okay, hasil belum terima, bagaimana nak rekodkan dia? Tadi kita ingat hasil belum terima dia ialah aset semasa. Aset semasa mesti sebelah debit. Okey, macam biasa awak letak tarikh dan tahun. Lepas tu awak tulis debit dia hasil belum terima. Di sebelah debit, letakkan nilai dia. Dan kawan dia ialah hasil. Nanti kita, ikut nama lah, ikut nama komponen dia. Apa contoh komponen hasil? Komisen, dividen, sewa diterima. Okey, ni antara contoh hasil. Okey, jadi kalau dia hasil belum terima mesti debit dan kreditkan hasil. Sebab kita kena, maksudnya hasil kita bertambah. Okey. Jadi untuk bagaimana ni contoh dia? Contoh dia, okey, kedai Siti menerima komisen berjumlah 700. Okey, dia terima. Okey, ingat dia terima pada tahun 2016. Okey, komisen telah diterima pada 30 November 2016 500. Okey. Jadi dalam imbangan duga 700, lepas tu pada akhir tu 500 dan bakinya akan pada 5 Mac 2017. Okey, tempoh perakaunan dia ialah 31 Disember. Okay, kirakan komisen pada tahun 2016. Okay, 2016. Okay, untuk komisen tahunan, sepatutnya berapa dia kena terima? Kan ni dah cakap kat sini kan, menerima komisen 700. Jadi sepatutnya 700 lah. Tetapi, pada 30 November 2016, Siti ni hanya terima 500 sahaja. Jadi maksudnya apa? Tahun semasa hanya terima 500. Maksudnya kita akan rujuk kepada imbangan duga lah. Jadi macam mana nak kira komisen belum terima berapa lagi awak tak dapat, hasil yang awak tak dapat lagi. Jadi 700 tolak dengan 500 dapat 200. 200 ini akan direkod ke dalam penyata kedudukan kewangan sebagai apa? Komisen belum terima. Okey, bagaimana kita nak rekod ke dalam jurnal am? Okey. Macam tadilah awak kena ingat, hasil belum terima debit, hasil kredit. Okey, sekarang nama dia komisen kan. Jadi, debit kan komisen belum terima. Okey, awak tengok dekat atas ni, mana komisen belum terima? Inilah, kita kena ambil ni, 200. Kita kena rekod ni, 200. Okey, letak sini belah debit. Jadi, kawan dia ialah komisen. Dia mesti ada pasangan lah, bergu. Dia mesti bergu, dia tak boleh sorang-sorang. Jadi, komisen dia nilai yang sama, 200. Untuk nilai 700 dengan 500 ni jangan tengok lagi. Okay, nanti kita nak rekod ledger baru awak rujuk. Okay, boleh faham Okay, sekarang ni komisen belum terima 200 belah debit, komisen ialah belah kredit. Okay, boleh? Okay, seterusnya bagaimana kita nak rekod ke dalam ledger am. Okay, awak tengok tadi. Ingat awak ingat balik masa kita buat ledger masa modul 5. Apabila kita buka akaun tersebut, contoh kita pergi yang pertama. Sekarang kita nak buka akaun komisen belum terima. Kita buka akaun komisen belum terima. Awak tengok
Akaun komersien belum terima duduk sebelah mana? Belah debit. Terus kita pergi debit. Terus kita pergi sebelah sini. Sebelah debit. Okey, kita pergi dekat rumah dia. Macam kita ni lah. Nama rumah tu rumah dia. Tempat pun tempat dia. Yang cikgu cakap hari tu apa dia? Okey. Nama mesti orang lain. Okey. Rumah dia. Hak dia. Tempat dia. Kedudukan apa kedudukan kat dia. Tetapi dekat sini nama orang lain. Kita tengok macam mana kita nak rekod. Kita ambil tahun. Okay, ni sepatutnya 2017 ni. Sekejap. Okey, ni 2017. Ni 2017. Okey, jadi dekat sini, kita debitkan komisen diterima lah. Komisen diterima. Okay, nilai dia berapa? Nilai dia 200. Nilai tu ambil nilai tu lah. Ambil nilai yang telah diberikan di dalam jurnal am. Okay, lepas tu, dah tak ada apa-apa kan? Dah tak ada apa nak rekod. Okay. Untuk ingat masa kita buat penutupan akaun, cerita penutupan masa kita buat masa bab 6 tu, yang cikgu ajar masa selepas inventory tu, komisen belum terima dia ialah akaun aset. Bila akaun aset, kita tutupkan dia ke dalam baki HB. Baki HB ni maksudnya dia akan hantar keimbangan duga lah. Okay, jadi sebab tu kita letak baki HB. Okay, sebab apa baki HB? Ingat balik, dia akan membawa baki untuk tahun hadapan. Akan digunakan pada tahun hadapan ataupun bulan hadapan. Okay, nilai dia 200. Okay. Dekat sini dia bukan 2017 ni, 2018. Kita bawa ke tahun hadapan, Januari 1. Baki BB, berapa nilai dia? 200. Okey, boleh faham? Mudah sajalah. Okay, seterusnya, sekarang kita nak buat akaun apa? Akaun komisen. Okey, jadi akaun komisen, akaun komisen terima. Tengok duduk belah mana? Duduk sebelah kredit. Okey, terus pergi dekat bahagian kredit. Okey. Macam biasa tulis tahun 2016, Disember apa? Disember 31. Awak kena faham, pelarasan kita akan buat pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Maksudnya kita akan ambil kira 31. Kita akan tutup akaun, masa tutup akaun pelarasan ni. Okay, kena faham Okay, jadi kenapa cikgu cakap bank? Ambil mana bank ni? Okay, sekarang ni awak terima berapa? Okay, nak ambil mana bank ni? Okay, awak terima berapa? 500. Kat mana awak nak dapat? Okay, awak tengok balik tadi. Yang cikgu tunjukkan tadi. Berapa awak dapat pada 30 November 2016 tadi? 500 kan? Itulah bank dia. Ni kita tengok balik. Okay. Tengok balik kat sini. Inilah cikgu cakap tadi, 500 tadi yang awak terima. Inilah maksudnya apa yang awak terima, kita letak dia sebagai bank. Awak dapat duit. Walaupun dia tak cakap kan, bank ketunan kita letak dia sebagai bank. Okey, boleh? Kita tengok seterusnya. Okey, jadi kita tak 500 lah. Okey, next barulah kita masukkan tadi yang 200 tadi. Berapa komisen belum terima kita? 200. Okey, 200. Mula-mula bila awak buka akaun komisen diterima, kalau buka akaun komisen belum terima senang. Tapi kalau kita buka akaun komisen diterima, memang hasil sahaja, bukan aset semasa tu, kita kena letak bank dulu. Bank ni ambil mana tadi? Bank yang maksudnya yang tahun semasa yang kita terima duit. Kita terima duit. Okey? Pada tahun tu kita terima berapa? Okay, kita rekodkan 500. Okay, kita ambil yang tadi masa kita buat pengiraan. Lepas tu komisen belum terima ni kita ambil sinilah. Ni tadi kawan ni tadi. Okay, boleh? Okay, jadi ingat komisen diterima dia ialah akaun hasil. Kalau akaun hasil dia tak boleh tutup dengan baki HB. Dia kena tutup dengan apa? Okay, dia kena tutup sebagai akaun untung rugi. Dia bukan akaun perdagangan sebab dia dalam kategori yang bawah tu lah hasil belanja. Kalau hasil belanja, dia masuk dalam akaun untung rugi. Berapa nilai dia? Okey, hasil tambah dua-dua ni. Okey, berapa? 700. Okey. Dia tak ada baki BB lah. Sebab nilai ni akan dibawa ke akaun untung rugi. Nanti masa awak buat apur nanti. Boleh? Boleh faham
Okey, seterusnya. Untuk yang kedua iaitu hasil belum terperoleh. Ingat, hasil belum terima awak, hasil tu awak tak dapat lagi. Dan dia kata sebagai aset awak lah. Okay, untuk hasil belum terperoleh ni, awak dapat advance. Tapi kita tak boleh declare. Sebab benda tu, hasil tu bukan hak awak lagi. Hak orang lain. Bila hak orang lain, dia sebagai tanggungan kepada kita. Iaitu liability. Liability apa? Liability semasa. Okay, dia akan kontra dengan catatan hasil belum terima. Kalau hasil belum terperoleh, dia akan sebelah kredit. Jadi kalau awak ingat satu je, contohnya awak hanya ingat hasil belum terima. Jadi automatik kita awak ingat hasil belum terperoleh, dia mesti kredit. Sebab hasil belum terima, debit. Okay, dia main kat situ je, dia bertukar. Okay, jadi hasil akan debit. Sebab apa? Kenapa hasil debit? Sebab hasil sebenarnya asalnya kredit. Tetapi bila bukan hak kita, kita kena tolak balik. Bila kita kena tolak balik, kita kena kontrakan balik. Sebab asalnya awak ingat ableh, hasil belah mana? Hasil belah kredit kan asalnya. Kan belah kredit. Tapi bila kita berlakunya hasil belum terperoleh, tanggungan kita kena tolak balik. Itu bukan hak kita. Sebab dia terbayar lebih. Okay, boleh? Okey. Jadi debitkan hasil, kreditkan hasil belum terperoleh. Tengok contoh. Okay, contoh dia kat sini. Ni dia ambil sewa. Sewa tahunan ditetapkan. Maksudnya ditetapkan. Sepatutnya RM3,000. Sepatutnya RM3,000. Tetapi pada akhir tempoh perakaunan, sewa yang diterima ialah RM5,000. Orang tu dah terlebih duit. Dia banyak duit kan. Dia nak bayar lebih. Dia bayar RM5,000. Sepatutnya kau bayarlah RM3,000. Sepatutnya, tetapi dia kata tak apalah. Awak terimalah RM5,000. Okey, dia pun terima RM5,000. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya kat sini akan berlaku terlebih hasil lah. Terlebih terima. Okey, jadi dekat sini, tempoh perakaunan akan tutup pada 31 Disember. Okey, pada 2016. Okay, kita kira dulu. Mula-mula sekali, kita tulis sewa tahunan yang sepatutnya diterima berapa? RM3,000. Okey, yang sepatutnya ni dia cakap apa? Akan direkod ke dalam akaun untung rugi. Kita apabila berlaku hasil belum terima, kita hanya rekod yang berlaku sahaja. Yang diiktiraf sahaja. Okey, jadi sewa yang diterima pada tahun semasa dia ialah RM5,000. Awak baru dapat. Hujung tahun tiba-tiba dapat RM5,000. Patutnya orang tu bayar RM3,000 lah. Jadi berapa lebihan dia? Lebihan dia RM2,000. Jadi RM2,000 ni dia ialah sewa belum terperoleh. Jadi bila sewa belum terperoleh, dia ialah liability semasa. Bila liability semasa, mesti masukkan ke dalam penyata kedudukan keuangan, PKK. Okey. Jadi dekat sini, debitkan sewa diterima, kreditkan sewa belum terperoleh. Ingat, liability dia ialah kredit. Sebab tu kita letak sewa belum terperoleh tu kredit. Jadi sebenarnya ableh tu daripada bab 2 kita belajar sehinggalah sekarang dan sehinggalah nanti masa tingkatan 5, dia sangat penting. Dia takkan berubah. Leh kat sebelah debit ke tak. Dia ableh tu memang tetap ableh lah. Dia maksudnya ni sebelah debit, leh ni sebelah kredit. Ni debit, sini kredit. Dia takkan berubah. Okey, boleh? Nilai dia berapa? RM2,000. Ini pun RM2,000. Okey, ingat balik nanti kita nak rekod. Kita rekod dulu. Kita nak rekod ke dalam ledger am. Okey, kita pergi yang pertama. Sekarang kita nak buka ledger apa? Ledger sewa diterima. Okey, kalau sewa diterima, dia ada dua benda awak kena rekod. Satu yang duit awak dapat tu, satu lagi yang sewa belum terperoleh. Mula-mula kita kena rekod duit yang kita dapat. Okay, duit yang kita dapat, kita mesti dapat sebelah kredit sebab dia hasil kan. Okay, bank. Bank ni macam cikgu cakap tadi lah untuk hasil, untuk apa? Untuk commission tadi. Okay, awak dapat duit bank Bank, berapa awak dapat tadi? RM5,000. Orang tu bayar RM5,000. Kan, terlebih bayar. Lepas tu, awak tengok sewa diterima dekat sini sebelah mana? Dia sebelah debit. Jadi ikut tempat dia lah sebelah debit. Ikut tempat dia sebelah debit. Okay, bank memang sebelah kredit sebab kita dapat duit sebelah kredit lah. Okay, boleh? Okay, jadi seterusnya, sewa belum terperoleh kita berapa? RM2,000. Jadi, selalunya kita kira yang tak cukup tu, okay, berapa yang tak cukup? RM3,000. Okay, jadi yang kita rekod dia ialah RM3,000. Jadi sekarang ni awak kena samakan dia. Okay, jadi RM5,000
RM5,000 Kak. Ni wajib buat. Dia tak ada baki HB ataupun baki BB sebab apa? Dia akaun sewa diterima. Sewa diterima dia ialah akaun hasil. Kalau akaun hasil, kita kena tutup dia dengan nama akaun untung rugi. Okey, boleh? Ini yang awak kena rekod. Okey, RM3,000 ke dalam akaun untung rugi. Okey, sekarang kita nak buka akaun sewa belum terperoleh. Okey. Akaun sewa terperoleh senang saja. Dia tak ada berkaitan dengan bank. Dia hanya akaun kawan dia je. Okey, cuba tengok sewa belum terperoleh. Kawan dia apa? Sewa diterima. Okey, tengok dia duduk belah mana Duduk sebelah kredit. Okey. Jadi namanya apa? Nama kawan dia tadi. Okey, awak tengok dia couple dengan mana? Ni dengan sewa diterima. Jadi berapa nilai dia? RM2,000. Okey. Awak pun dah tahu sewa belum terperoleh dia ialah liability. Ingat liability mesti ada baki HB. Cuma akaun hasil dengan belanja dia mesti akaun untung rugi sebab dia tak bawa baki. Okey, boleh? Okay, jadi kita letak sebelah debit, kita tutup sebab yang tak cukup je sebelah debit. Berapa nilai dia? RM2,000. Okey, samakan dan kita bawa ke sebelah mana? Ingat dia okey, tengok nak panah. Dia bawa ke sebelah kredit bawa tolak ke bawah. Okey, RM2,000. RM2,000 ni lah akan masuk ke dalam mana? Yes, betul. PKK. Penyata kedudukan kewangan bahagian liability semasa. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga iaitu belanja prabayar. Okey, belanja prabayar dia ialah aset semasa. Aset semasa, tadi kan cikgu dah bagi kotak tu kan. Aset semasa dia debit kan, betul? Jadi belanja prabayar mesti debit. Okey, belanja kredit. Sebab apa belanja kredit? Kita nak kena tolak balik. Okay, sebab bukan hak kita lah sebab dia terbayar lebih. Okey, boleh? Okey, macam mana? Okey, ni contoh dia. Selalunya insurans lah. Selalunya insurans yang kita berkaitan dengan belanja prabayar ni. Kalau mana-mana nanti awak dapat soalan pun, selalunya untuk prabayar dia ialah insurans selalunya lah kebanyakan. Okay, sebab kita selalunya apa-apa kalau realiti pun, insurans memang kita bayar advance dulu. Kita bayar memang untuk 1 tahun. Okey? Okay, sekarang ni, insurans yang perlu dibayar oleh Perniagaan Merah pada 31 Disember 2016 ialah RM600. Okey, yang perlu dibayar. Sepatutnya dia bayar RM600. Pada akhir tempoh, perniagaan telah membayar sebanyak RM900. Okey, dia ada duit lebih. Dia kata dia nak bayar RM900 lah. Dia nak bayar advance. Pada tempoh berakhirnya setiap 31 Disember, tempoh perakaunan dia. Okey, dia tutup akaun pada 31 Disember 2016. Okay, kita tengok. Insurans tahunan yang sepatutnya dibayar berapa? RM600 je. Jadi, RM600 ni lah yang kita kena rekod hanya dalam akaun untung rugi. Ingat dalam akaun untung rugi, kita rekod yang sepatutnya. Yang berapa sepatutnya. Okey? Jadi, insurans yang dibayar pada tahun semasa, RM900. Jadi, berapa yang terlebih awak dapat? Terbayar lebih prabayar dia RM300. Okey, RM300 ni akan dimasuk ke mana? Macam biasa, masuk ke dalam penyata kedudukan kewangan bahagian mana? Bahagian aset semasa. Sebab tu kalau awak belajar 4-4 tadi, hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja prabayar, nanti awak akan belajar belanja belum bayar. Itu semua masuk PKK. Sebab dia komponen aset semasa dan liability semasa. Okey. Jadi nak debit apa, kredit apa, debitkan insurans prabayar berapa? Kita ambil insurans prabayar sahaja. RM300. Insurans RM300 sebab nanti insurans kita nak tolak balik. Kita hanya rekod pada RM600 sahaja. Okay, ingat awak bayar berapa untuk insurans nanti dia akan ada satu lagi. Item dia bank awak bayar berapa? Awak bayar RM900. Kita tengok Sekarang kita buka akaun apa? Akaun insurans. Okay, sekarang kita nak buka akaun insurans. Okay, kita debitkan. Tadi ingat hasil kalau kita terima sebelah kredit. Tapi kalau belanja, kita bayar sebelah debit. Sebab tu bank. Cikgu, datang mana ambil bank ni, cikgu? Okay, bank tadi yang awak bayar. Tadi berapa awak bayar? Yes, betul. RM900. Okey, jadi sekarang ni, awak dah rekod bank ni. Kita rekod dulu tau. Sebab akaun insurans sebab dia dah ada berkaitan dengan yang depan tadi. Kalau prabayar hanya satu saja. Jadi,
bila kita buka akaun insurans untuk yang bayar kita dah selesai. Sekarang kita kena masukkan insurans prabayar. Cuba tengok insurans. Sekarang kita tengah buka akaun insurans, betul? Okey, bila kita buka akaun insurans, duduk sebelah mana? Duduk sebelah kredit. Okey, go. Pergi ke kredit kat sini. Sekarang letak nama apa? Dia mesti kena letak nama kawan dia. Ataupun pasangan dia. Insurans prabayar. Berapa nilai dia? 300. Okey, akaun insurans dia ialah akaun belanja. Jadi, apa? Dia masuk baki HB ataupun akaun untung rugi? Yes, betul. Akaun untung rugi. Sebab hasil yang belanja, dia terus masuk akaun untung rugi. Berapa nilai dia? 600. Okay, dia tak ada baki-baki, dia terus samakan. Inilah 600. Nanti bila kita nak buat imbangan duga yang terselaras ataupun kita nak buat apur, nanti awak tahu apa fungsi kita buat ledger ni. Awak akan tahu kenapa letak akaun untung rugi. Sebab yang ni yang nilai yang kita nak masuk. Nanti bila kita dah selesaikan semua pelarasan. Okay, next. Bila kita nak sekarang, kita nak buat akaun insurans prabayar. Okay, insurans prabayar, dia mudah je. Dia tak ada bank terima apa. Dia mudah saja. Tengok terus dua-dua ni. Okay. Insurans prabayar sebelah mana? Debit. Okay, pergi ke debit. Kita pergi ke debit. Okay, pergi ke debit. Nak letak nama. Okay, nama pasangan dia lah. Nama pasangan dia ialah insurans. Okay, berapa? 300. Okay, akaun insurans prabayar dia ialah aset. Bila aset, dia mesti ada baki HB. Dia kan aset semasa. Mesti ada baki HB. Okey. Jadi letak belah mana? Letak belah kredit lah. Sebab baki ni lah. Yang belah sini yang tak cukup je sebelah kredit. Berapa nilai dia? 300. Lepas tu tutup dan kita tolak ke bawah. Tolak ke bawah, baki BB jadi 300. Okey, boleh? Itu yang ketiga. Okay, yang terakhir, belanja apa? Belanja belum bayar. Okey, belanja belum bayar maksudnya awak masih tertunggak nak bayar. Maksudnya tanggungan untuk awak contohnya gaji, bil elektrik ataupun kadar bayaran awak tak sempat nak bayar lagi ataupun awak tertunggak lah. Maksudnya ada bil ataupun ada gaji yang belum bayar. Bila belum bayar, tanggungan kepada kita ataupun tanggungan kepada perniagaan tu sendiri. Bila tanggungan dia ialah liability. Jadi, debitkan belanja, kreditkan belanja belum bayar. Ini rumus dia lah. Awak jangan bila semua soalan buat belanja, tak ada. Soalan tengok dia gaji ke, dia kadar bayaran ke, dia sewa ke, apa lagi, belanja am ke. Belanja ni banyak sikit. Okay? Belanja ni, ini cikgu contoh dia punya butir. Okay? Jangan awak semua buat gaji berbelanja, kadar bayaran belum bayar. Tak. Awak ikut item yang telah ditetapkan pada soalan. Okey, boleh? Okay, next. Kita tengok macam mana. Okay. Tengok contoh kadar bayaran yang perlu ingat ayat dia perlu. Bila perlu tu maksudnya yang sepatutnya. Okey, awak kena bayar banyak ni kan. Okey, jadi 800. Okey, dia kena bayar kadar bayaran. Kadar bayaran tu contohnya bil elektrik, bil telefon, bil air. Semua bil lah. Tapi kita sebutkan dia sebagai kadar bayaran. Kadang-kadang kita sebut dia sebagai utility. Okey, pada akhir tempoh perakaunan, perniagaan telah membayar sebanyak 400.5 je. Okey, mungkin dia terlupa nak bayar ataupun dia hanya mampu bayar 400.5. Jadi, akan berlakunya apa? Yes, betul. Berlakunya belanja belum bayar. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Okey, dia tutup akaun bila? 31 Disember 2016. Kita tengok penyelesaian dia. Macam mana pengiraan dia? Okay, kadar bayaran yang sepatutnya berapa? 800. Jadi ingat, tadi macam cikgu cakap tadi juga, insurans. Kita kena rekod yang sepatutnya. Kita kena masukkan ke dalam akaun untung rugi. Okay, kadar bayaran yang dibayar 400.5 yang dia bayar tahun tu. Jadi berapa yang dia tak bayar lagi? 800 tolak dengan 400.5. Berapa yang tak bayar? 300.5. Jadi 300.5 masuk mana? PKK. Why dia masuk PKK? Sebab dia ialah liability semasa. Tanggungan kita. Kita terpaksa tanggung. Okay. Jadi untuk jurnal dia, debitkan kadar bayaran berapa? 300.5. Kreditkan kadar bayaran belum bayar 350. Boleh?
Kalau awak nak pastikan lagi, ingat kotak ni. Kotak yang cikgu ajar mula-mula pada hari Ahad. Kotak ni Wah. Okey. Ada aset semasa, ada realiti semasa, ada tambah, ada tolak. Okey, sini HBT, hasil belum terima. Sini bawah HBO. Sini atas ni BB. Sini akan menjadi BP. Kalau awak perasan, sekarang kita tengah buat kadar bayar belum bayar kan? Dia kan bertambah. Sebab tu kita kena, awak perasan awak yang tak bayar lagi 300.5, yang awak bayar baru dah 400.5. Jadi berapa? Sebab tu kita kena ambil yang nilai 800 ni, nilai yang dah bertambah. Kenapa dia bertambah? Awak tak faham kan? Jadi sekarang awak tengok formula yang cikgu bagi kotak ni. Sebab apa dia bertambah? Memang belanja belum bayar, dia mesti bertambah. Tanggungan untuk awak. Jadi dia kan sebagai belanja untuk awak lah pada tahun tersebut. Jadi macam mana rekod ke dalam ledger? Okey, macam mana? Sekarang kita tengah nak buka akaun kadar bayaran. Bila akaun kadar bayaran, ingat balik tadi kita dah buat 3, mesti ada bank. Okey, kadar bayaran dia ialah belanja. Bila belanja, bank dia mesti sebelah debit. Okey, berapa awak bayar tadi? 400.5 je awak bayar. Okey, 400.5. Lepas tu, barulah kita tengok pada jurnal kita tadi. Jurnal yang pelarasan tadi. Okey, sekarang kita tengah buka akaun kadar bayaran. Dia duduk belah mana? Duduk sebelah debit. Okey, terus pergi ke debit. Terus pergi dekat sini. Jadi, apa nama dia? Nama kawan dia. Kadar bayaran belum bayar. Berapa nilai dia? 350. Okey, lepas tu, dia baki HB ke? Dia akaun untung rugi. Sebab akaun kadar bayaran dia ialah belanja. Kalau belanja, dia mesti masuk ke dalam akaun untung rugi. Duduk belah mana? Inilah sebelah kredit. Berapa nilai dia? Hasil tambah tu lah dua-dua. 800. Okey, jumlahkan. Okey, boleh? Dan yang terakhir, kita akan buat akaun kadar bayaran belum bayar. Okey, macam biasa, kita tengok tempat dia sebelah kredit, go to ke kredit. Okay, kawan dia siapa? Kawan dia kadar bayaran. Kalau awak tahu fungsi masing-masing, bila buka akaun duduk belah mana, nama siapa, kalau awak dah biasa dengan tu, bila awak buat ledger, insyaAllah lah, bila awak buat ledger, nanti bila nak transfer ke imbangan duga, dia takkan ada masalah untuk imbangan. Okay. Nama kawan dia ialah kadar bayaran. Berapa? 350. Okay. Tadi kadar bayaran, bila kita nak tutup, masuk dalam mana? Akaun untung rugi. Tapi kalau kadar bayaran belum bayar, kita masuk mana? Dia ialah liability semasa. Yes, kita kena masuk baki HB. Okay, baki HB dia berapa? 350. Bila ada baki HB, dia tak boleh, bila ada baki HB, dia tak boleh terlupa langsung. Kalau kita buat ledger. Kalau tak ada baki BB tolak ke bawah, markah tak dapat. Okay, dia mesti saling melengkapi. Ni. Tengok anak panah ni. Dua-dua ni saling melengkapi. Contoh markah dia akan bagi dua-dua. Kalau dua-dua ada baru dapat satu. Kalau hanya ada baki HB je, baki BB tak ada markah. Jadi kosong. Jadi sayanglah. Bila awak nak tutup akaun, kalau yang ada baki HB ni, wajib ada baki BB. Okey? Boleh? Boleh faham? Jadi untuk hari ni kita dah selesai lah. Bagaimana kita nak rekodkan akaun nominal ke dalam jurnal am dan ke dalam ledger am pelarasan. Jadi untuk seterusnya, bila awak dah lepas dah dengar video cikgu ni, awak buat latihan menggunakan latihan yang awak dah buat pengiraan masa hari Ahad hari tu. Jadi gunakan ada empat item, ada gaji belum bayar, ada komisen belum terperoleh, ada insurans prabayar dan ada sewa belum bayar. Jadi awak buat ledger, lepas tu terus buat akaun yang macam ni, contoh macam ni. Mesti buat ledger, ledger ni ini journal, journal am. Lepas tu ni yang pertama, lepas tu awak kena buat dua ledger. Satu ledger untuk kita ambil contoh satu ledger untuk kadar bayaran ni, satu lagi contoh ledger untuk kadar bayaran belum bayar. Kalau awak buka gaji belum bayar lah. Maksudnya awak ada 3 tugas untuk setiap satu situasi. Okay, boleh faham? Yang kita dah buat hari tu hari Ahad, kita dah buat empat contoh. Gaji belum bayar,
Komisen belum terperoleh, insurans prabayar dan sewa belum bayar. Okey, jika ada masalah apa-apa, awak boleh tanya kepada cikgu lah. Okey, jadi untuk hari ni, awak dengar dulu video ni, kalau tak faham, awak ulang lagi. Okey, boleh? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.